adalah cerita rohani. Seorang perempuan yang pemalu, belum tahu berumah tangga tetapi sudah bersuami. Di Melaya ada banyak perempuan seperti rohani. Hidupnya sunyi, terpisah dari masyarakat kampungnya. Rohani baru lepas mengantar makan suaminya yang bekerja di sawah. Makanan itu taklah berapa sedap kerana Rohani tak pandai memasak. Bila balik ke rumah, Rohani berasa jemu dan bosan. Tak tahu apa nak dibuatnya lagi. Dan kerana itu, rumahnya pun terbiar tak cukup kemas. Tetapi ada satu hal yang mengubah hidupnya. Isteri Tok Penghulu datang ke rumahnya. Rohani tersipu-sipu. Nak cuba lari bersembunyi. Mujurlah tak jadi dan pelawak itu dipersilakannya naik. Isteri Tok Penghulu datang nak mengajak Rohani masuk persekutuan perempuan. Iaitu katanya supaya boleh belajar macam-macam kepandaian dan berkenalan dengan lain-lain perempuan dari segala kaum. Rohani kata dia mesti minta izin suaminya dan jika dibenarkan dia suka masuk. Hari pertama saya pergi ke persekutuan kami itu bukan main ketar rasanya. Tetapi isteri Tok Penghulu yang baik budi itu menguatkan semangat saya. Mulanya, dia kenalkan saya dengan wanita Indian, iaitu seorang ahli baru. Dan kemudian, dengan ahli-ahli lain pula. Semuanya peramah dan baik budi bahasa mereka. Kemudian, kerja perjumpaan itu pun dimulakanlah. Hati saya sangat suka kerana pelajaran yang pertama ialah berkenaan dengan memasak yang ditunjukkan oleh seorang ahli Cina. Tak payahlah saya ceritakan bagaimana seronoknya kami semua. Perjumpaan diadakan seminggu sekali dan saya hadir pada tiap-tiap kali. Sungguh banyak perkara-perkara yang boleh dipelajari dan saya sangat ingin mahu pandai membuat sendiri kerja-kerja yang diajarkan itu. Setengah dari kerja-kerja itu agaknya tak berfaedah, tetapi memasak dan menjahit misalnya sangatlah berguna. Tak lama pandailah saya membuat pakaian saya sendiri dan kemudian boleh pula membuat seluar baju suami saya. Tetapi faedahnya yang besar sekali ialah saya dapat banyak sahabat, iaitu perempuan-perempuan dari berbagai bangsa, dan hidup saya tidaklah sunyi dan terpencil seperti dulu.
Dari sebulan ke sebulan, bertambahlah kepandaian saya, khasnya pengetahuan yang berhubung dengan urusan rumah tangga. Kehidupan saya suami isteri pun bertambah bahagia, aman dan damai, senantiasa tolong-menolong antara satu sama lain. Lebih kurang setahun kemudian, datanglah seorang pegawai dari ibu pejabat kami. Dia hendak menerangkan dari hal cawangan-cawangan perkumpulan kami di seluruh Melaya dan juga hendak mengadilkan satu pertunjukan yang kami sudah siapkan. Tiap-tiap barang pertunjukan itu diperiksanya dengan cermat satu persatu dan kami menunggu keputusannya dengan hati yang berdebar-debar. Alangkah terperanjatnya saya dapat hadiah nombor 1. Inilah saat yang sehabis-habis gembira seumur hidup saya. Saat itu, ia pun menerangkanlah dari hal kemajuan cawangan-cawangan yang lain. Heran saya apabila mendengar katanya bahawa sekarang ada 250 lebih cawangan persekutuan kami di seluruh Melaya. Saya ada bawa gambar-gambar yang menunjukkan kerja beberapa buah cawangan kita. Lihatlah ini satu contohnya. Ini ialah kelas bahasa Inggeris. Ahli-ahli kita ini ingin pandai bahasa Inggeris dan mereka dapat seorang guru. Ahli kita juga yang sanggup mengajar. Satu cawangan lagi di sebuah kampung baru, ahli-ahlinya mahu cermatkan duit keriting rambut. Dan ada di antara mereka itu yang sanggup mengajar. Tak usahlah saya ceritakan sukanya mereka itu. Khasnya dari 1-2 orang yang kusut masai rambutnya. Dalam persekutuan kita, memang ada-ada saja hal yang menyukakan hati. Ada pula cawangan-cawangan kita yang belajar ilmu bantuan cemas. Ini satu contohnya di sebuah estet. Dan ada cawangan-cawangan yang berkebun. Dalam usaha ini, mereka dibantu oleh pegawai-pegawai tanaman yang selalu bersedia mengajar cara-cara bercucuk tanam yang betul. Banyak pula cawangan yang belajar menganyam. Ini satu contohnya di negeri Kedah.
sedikit wang yang mereka itu dapat daripada jualan tikar-tikar dan bakul-bakul yang mereka telah buat. Dan ada pula cawangan-cawangan kita yang belajar membuat permaidani. Sesungguhnya banyak faedah dan kemajuan yang dibuat oleh Persekutuan Perempuan Melaya. Tak ada kepandaian yang tak boleh dipelajari jika seseorang itu betul-betul mahu pandai. Kunci kejayaan kita ialah bekerjasama, ajar mengajar antara satu sama lain. Biasanya, seorang ahli ada mempunyai satu-satu kepandaian yang boleh diajarkannya kepada orang lain. Dengan jalan inilah pergerakan kita jadi maju dan kuat di Serata Melaya. Dan dekat sini, di Kampung Cantik, sudah ditubuhkan satu cawangan baru. Ahli-ahlinya berkehendakkan guru jahit dan saya suka jika ada di antara puan-puan di sini yang sanggup mengajar mereka. Isteri Tok Penghulu mencadangkan rohani. Hala balik, rohani mengatakan pada isteri penghulu bahawa dia tak sangka boleh pandai macam-macam kerja dalam masa yang begitu singkat dan hidupnya sekarang sangat bahagia. Tuan-tuan tentu ingin mau tahu apa fikiran saya dari segi seorang suami berkenaan dengan usaha kemajuan kaum ibu zaman sekarang. Sebenarnya, itu adalah satu perubahan yang baik. Mula-mulanya saya tak setuju. Kita orang Melayu ni memang tak suka isteri-isteri kita keluar bebas ke sana ke sini. Tetapi, kalau tujuannya baik, apalah salahnya? Tengok saya sekarang. Tak pernah saya makan begini sedap. Dan rumah saya kemas, bersih, cantik, rehat dan senang hati saya. Bukan banyak belanjanya sebab segala yang berkenaan dengan rumah kami, rohani boleh buat sendiri. Seluar baju saya pun dia jahit sendiri. Dan rohani tetap ada perangainya seperti dulu juga. Lemah lembut, sopan santun, tertib, tetapi sekarang dia lebih cekap dan bertambah baik budi bahasanya. Sekarang ada pula hal yang lain. Dia mau jadi guru di Kampung Cantik, tak jauh dari sini. Saya tak berapa setuju, tetapi dia minta izin berhalus benar. Tak sampai hati saya nak menahannya. Cuma saya pesan, bila pergi eloklah ada perempuan lain menemankan. Dan katanya, dia akan pergi sama dengan pasukan Palang Merah seminggu sekali. Kata saya, eloklah. Pengetahuan yang telah dipelajarinya itu diajarkannya pula pada orang-orang lain. Dengan jalan inilah berbagai-bagai kepandaian dapat dikekalkan, dipindahkan dari satu ke satu tangan dan itulah sebabnya pergerakan perempuan Melaya semakin kuat dan baik kemajuannya. Dan bertambah ramai ahlinya dari segala bangsa, semua golongan, tidak kira warna kulit, agama atau faham politik.
mengajar Rohani balik dengan pasukan Palang Merah, iaitu sebagaimana ia berjanji dengan suaminya. Hala balik itu, ia melihat sebuah rumah yang seakan-akan rumahnya waktu dulu. Dan seorang perempuan termenung seperti dia di masa yang telah lalu. Dan pemalu macam dia masa dulu juga. Rohani ceritakan dari hal persekutuan perempuan dan ajak dia masuk. Seorang lagi ahli baru sudah didapati, menyambung dan menguatkan rangkaian persatuan dan persaudaraan kaum Ibu Melaya.